Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Selamat pagi, salam pertemuan dalam pertemuan perkongsian Syama'il Muhammadiyah bersama dengan saya Umar Aziz, dan syukur kita telah tiba pada bab yang ke-47 menceritakan tentang tawaduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan Kak Saria Siran, Kak Azima, Ana Sukaimi, Hairina Nawawi, Hardi Suhaimi, Galik Sprit, Wan Ismail Wan, Rozia Ma'aruf, Zaliha Kamaruddin, Nurazia Mukhtar. Kemudian Hasmah Haris, Kak Safia Sapian, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu catat di ruang komen bab yang ke-47, muka surat yang ke-256, riwayat yang ke-331. Lalu supaya mungkin ada yang mempunyai cetakan berbeza, maka boleh tahu kita berada di mana. Bab yang ke-47, muka surat 256, riwayat yang ke-331. Maka pada bab yang ke-47, Imam Nawawi, Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, ataupun nama penuh beliau Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala meletakkan tajuk Babu ma ja'a fi tawadu'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab pada riwayat-riwayat yang menceritakan tentang tawaduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu betapa tawaduknya, rendah dirinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada baginda sombong, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang lemah lembut. Dan pada bab ini ada 13 riwayat. Lalu berapa riwayat yang ada pada bab ini? Pada bab ini ada 13 riwayat. Lalu 13 riwayat yang ada pada bab ini, jom kita lihat riwayat yang pertama, riwayat yang ke-331. Wabihi ilaihi qala haddathana Ahmad bin Mani'in wa Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddathana Sufyan bin Uyainah an az-Zuhri an Ubaidillah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam la tuturuni kama ataratin nasara bin Maryam, innama ana abdun. Sabda Nabi SAW, innama ana abdun, faqulu abdullah wa rasuluh
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Riwayat yang pertama pada bab ini menceritakan tentang tawaduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu disebutkan di sini, haddatsana Ahmad bin Mani' dan Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi dan perawi-perawi yang lain. Apa maksud perawi-perawi yang lain? Maksudnya sanad riwayat ini, dalam riwayat ini disebut dua guru Imam Tirmizi, iaitu Ahmad bin Mani' dan Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi. Namun kata Imam Nawawi, bukan sekadar riwayat ini aku dapat daripada dua orang guru ini, sebenarnya banyak lagi guru-guru aku lain yang mana riwayat ini aku ambil daripada mereka. Cuma Imam Tirmizi nukilkan di sini Ahmad bin Mani' gurunya dan juga Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi gurunya yang kedua. Maka di sini kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, mereka berdua berkata, haddatsana Sufyan bin Uyainah daripada Az-Zuhri, daripada Ubaidillah, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Kata Umar bin Khattab, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuturuni, janganlah kalian berlebihan menyanjungi aku. Janganlah berlebihan menyanjung. Apakah maksud larangan ini? Kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, lebihan menyanjung sehingga pada waktu itu mendakwa Nabi sebagai Tuhan. Bukanlah pada waktu itu tidak boleh memuji, berselawat kepada baginda Nabi, kerana banyak sahaja para ulama yang memuji-muji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, janganlah berlebihan memuji hatta sehingga tad'u, kamu mendakwa sesungguhnya Nabi adalah Tuhan. Maka itu dilarang. Sebab itu Nabi SAW sebutkan apa selepas itu, apa sabda Nabi SAW, apakah maksud pujiannya Nabi SAW yang dilarang? Sebagaimana orang Nasrani berlebihan memuji anak Maryam Nabi Isa, lalu mereka memanggil Nabi Isa anak lelaki kepada Maryam sebagai Tuhan. Itu yang dilarang. Adapun berselawat ataupun pada waktu itu memuji baginda Rasulullah, maka itu tidak menjadi sebarang masalah. Yang dilarang pada waktu itu adalah memuji Nabi SAW berlebihan dengan perkataan la tutruni kama atratin nasara bin Maryam. Jangan berlebihan memuji seperti mana orang Nasrani berlebihan memuji pada Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Maka di sini kita nampak tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Masya-Allah, tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana abdun, sesungguhnya aku seorang hamba. Dan ungkapan baginda yang aku hanyalah seorang hamba bukan sekadar pada ungkapan dan lisan, namun Nabi zahirkan dalam bentuk amalan dan pada waktu itu dalam bentuk ibadah baginda Nabi SAW. Maka kita kena selalu ingat kita adalah hamba Allah. Kita kena selalu sebut yang kita adalah hamba Allah, supaya pada waktu itu masuk ke dalam diri kita benar-benar yang kita adalah hamba Allah. Kalau tidak akan ada sombong dalam hati. Kalaulah tidak akan ada perasaan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Kalaulah tidak akan ada perasaan memandang rendah pada orang lain. Tidak, kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi, innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Fakulu, maka panggillah aku Abdullah dengan gelaran hamba Allah, wa rasuluhu dan Rasulullah. Jangan panggil aku dengan gelaran-gelaran yang lain. Panggillah aku dengan gelaran hamba Allah dan juga Rasulullah.
Dan di sini juga kita boleh ambil pengajaran daripada riwayat ini, walaupun kita mempunyai title, walaupun pada waktu itu kita mempunyai gelaran, sama ada gelaran-gelaran daripada sudut kerana sumbangan kita kepada sesuatu tempat, maka kita dipanggil dengan Datuk, Datin, Tan Sri pada waktu itu dengan pelbagai gelaran. Maka biasakan diri untuk pada waktu itu tetap orang panggil dengan gelaran biasa. Nabi kata, jangan panggil aku dengan gelaran yang lain. Panggil aku hamba Allah, Abdullah, ataupun Rasulullah, utusan Allah. Maka menjadi pengajaran untuk kita, walaupun kita ada gelaran, maka minta manusia panggil kita dengan gelaran biasa, seolah-olah gelaran itu tidak ada. Begitu juga ketika mana pada waktu itu daripada sudut ilmu, kita ada gelaran, contohnya sebagai ustaz, sebagai pembimbing, sebagai apa, maka pada waktu itu, digalakkan pada waktu itu untuk kita kadangkala meninggalkan gelaran-gelaran tersebut. Maka Nabi SAW sendiri bersabda, panggillah aku fakulu, panggillah aku Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tawaduknya Nabi SAW. Nabi SAW tidak mahu dipanggil dengan gelaran-gelaran yang lain selain daripada hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita nampak di sini riwayat yang kedua, riwayat yang ke-332 muka surat yang berikutnya, muka surat 257. Pada muka surat 257 kita lihat riwayat yang seterusnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Suwaid bin Abdul Aziz an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inna li ilayka haja faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaik. Maka di sini kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali bin Hujr anba'ana Suwaid bin Abdul Aziz daripada Humaid, daripada sahabat Nabi, khadam Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seorang wanita. Siapakah wanita ini? Kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, wanita ini gelarannya adalah Ummi Zufar. Ini pandangan Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala yang beliau nukilkan daripada sebahagian hasyiah, penerangan-penerangan daripada kitab Asy-Syifa, kitab yang terkenal. Namun Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut, Imam Ibn Hajar menyebut, lam akif ala ismiha, aku tidak menjumpai nama beliau siapa. Maka dalam sebahagian kitab menyebut nama wanita ini adalah Ummi Zufar, bukan namanya, kunyahnya. Beliau dikenali dengan gelaran Ummi Zufar. Maka Ummi Zufar ini beliau pada waktu itu wa kana fi aqliha syai' kama fi Muslim. Beliau pada waktu itu mempunyai sedikit masalah pada akal. Dia ada sedikit masalah, tidak sihat pada mental dia, pada akalnya. Wa fi aqliha syai'. Maka dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu dia berkata, sesungguhnya aku mempunyai hajat dengan Tuan. Maksudnya apa? Boleh tak ikut aku? Aku nak menceritakan sedikit hajat dan keperluan aku, namun tak nak di sini di hadapan orang lain kerana aku merasa malu. Maka Nabi SAW layan. Sebab itu sabda Nabi SAW, duduklah di mana-mana jalan di Madinah. Pada ucapan Nabi, duduklah di mana-mana jalan, menunjukkan bahawa boleh seseorang itu duduk dengan yang bukan mahramnya, dengan wanita ajnabiyahnya, dengan syarat pada waktu itu di tempat yang tidak ada tuhmahan, di tempat yang terbuka. Janganlah pada waktu itu pergi tempat yang tertutup, tempat yang tersorok, tempat yang mengundang pada waktu itu tuhmahan, mengundang pada waktu itu akan sangkaan-sangkaan buruk. Maka Nabi bersabda, duduklah di mana-mana jalan di Madinah. Maksudnya apa? Kata para ulama, kata Imam Bajuri, menunjukkan di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di sini boleh pada waktu itu untuk duduk bersama dengan yang bukan mahram ketika mana adanya permintaan dan keperluan, dengan syarat bukan di tempat yang mendatangkan tuhmah,
di tempat yang tertutup, di tempat yang terlindung, di tempat yang pada waktu itu tersembunyi. Sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, kata Imam Bajuri di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa fihi, dan pada riwayat ini adanya pengajaran irsyadu, Nabi membimbing kita ila annahu la yakhlul ajnabi bil ajnabiyah, janganlah seorang lelaki ajnabi duduk dengan mana-mana wanita ajnabiyah yang bukan mahram dia, bahkan idza uridat laha hajah, bila pada waktu itu adanya keperluan, yajlis ma'aha, maka boleh bersama dengannya, bimaudi'in, mesti pada tempat, la tuhmata fih, yang langsung tidak ada padanya sebarang tuhmah. Contohnya berada pada jalan yang ramai orang. Dan daripada sini juga pengajaran yang kedua, kata Imam Bajuri, wa annahu yanbaghi lil hakim, dan selayaknya untuk seseorang yang memiliki kuasa seperti hakim pada waktu itu, al-mubadaratu ila tahsili aghradi dhawil hajat, bersegera melayani, menunaikan, menyelesaikan masalah-masalah orang yang mempunyai keperluan. Segera selesaikan, jangan nanti. Maka ini ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi SAW, duduklah di mana-mana jalan di Madinah yang kamu kehendaki. Aku akan duduk bersama dengan kamu. Apakah maksud aku akan duduk bersama dengan kamu? Kata penterjemah nota kaki yang ke-124, duduk dan mendengar bersama sehingga tercapai segala hajatmu, menunjukkan baginda Nabi SAW turun padang, mendengar dan menyelesaikan aduan umat baginda. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal boleh sahaja Nabi kata dengan para sahabat, engkau tunaikan keperluan dia. Boleh sahaja Nabi buat begitu. Nabi suruh sahabat ini ataupun sahabat itu yang tunaikan keperluan Ummi Zufar. Tetapi tidak, dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW tunaikan keperluan dia, tunaikan hajat dia, selesaikan masalahnya. Tawaduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ketiga daripada bab ini, riwayat yang ke-333. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Ali bin Musir an Muslim ibn al-A'war an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu al-marid wa yashhadu al-janaiz wa yarkabu al-himar wa yujibu da'wat al-'abd wa kana yawma bani Quraizah ala himarin makhtum bihablin min lif wa alayhi ikafun min lif sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Haddatsana Ali bin Hujr Amba'ana Ali bin Mushir daripada Muslim al-A'war daripada sahabat Nabi, khadam Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menziarahi orang sakit. Nabi ziarah orang sakit, walaupun orang yang bukan Islam, orang kafir, namun orang kafir yang Nabi harapkan keislamannya. Sebab itu kata Imam Bajuri, walau kuffaran yurja islamuhum, bahkan orang kafir pun Nabi ziarah, namun orang kafir yang diharapkan keislamannya. Seperti mana dalam riwayat kita nampak, Nabi pernah menziarahi seorang anak muda Yahudi yang sentiasa khidmat dengan Nabi, ketika mana pada waktu itu dia jatuh sakit. Dalam keadaan pada waktu itu dia jatuh sakit, maka Nabi datang ziarah dia. Nabi duduk di sisi kepalanya dan Nabi berkata dengan dia, aslim, wahai budak muda, masuklah kamu ke dalam Islam. Maka dia pun tengok kepada ayahnya. Ayah dia lihat akhlak Nabi SAW. Padahal anak dia tak Islam, tapi Nabi SAW datang ziarah anak dia. Maka pada waktu itu ayah dia sendiri berkata, Ati' Abul Qasim, ikutlah dan taatlah kepada baginda Nabi SAW. Fa aslama, maka pada waktu itu dia budak itu masuk Islam.
maka Nabi SAW keluar daripada rumah budak Yahudi tersebut dalam keadaan gembira. Maka Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya daripada siksaan api neraka. Maka daripada sini kita nampak betapa Nabi banyak menziarahi orang sakit. Bagaimana banyak peristiwa sahabat-sahabat yang sakit Nabi SAW ziarah. Maka ini tawaduknya Nabi. Akhlak Nabi bukan sekadar Nabi hantar orang lain untuk pergi ziarah. Nabi SAW sendiri turun padang dan Nabi SAW ziarah. Seterusnya, menunjukkan tawaduk Nabi SAW, wa yashhadul janaiz, dan Nabi SAW menghadiri jenazah daripada solat sehinggalah urusan pengkebumian. Yang ketiga, wa yarkabul himar, baginda Nabi SAW pada waktu itu menunggang keldai. Keldai dikira sebagai tunggangan, sebagai kenderaan yang paling low kelas pada zaman itu. Lalu walaupun Nabi adalah pemimpin, walaupun Nabi SAW pada waktu itu adalah ketua di Madinah, namun pada waktu itu Nabi bukanlah menunggang akan kuda dan unta, walaupun Nabi ada, tetapi Nabi SAW menunggang keldai yang dikira sebagai pengangkutan, sebagai kenderaan yang paling sederhana, yang paling murah, yang paling biasa pada waktu itu. Hari ini, kalaulah seseorang itu dia ada sedikit sebanyak, maka pada waktu itu dia telah pada waktu itu menunggang yang lain. Dia tidak selesa menunggang yang biasa. Namun tidak, Nabi SAW kekal tawaduk. Walaupun peristiwa Bani Quraizah ini, pada waktu itu kita akan nampak Nabi menunggang keldai pada peristiwa Bani Quraizah yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Seterusnya, wa yujibu da'watal 'abd. Nabi SAW akan menghadiri undangan walaupun seorang hamba. Selalunya orang-orang yang dah besar, yang banyak pengikut ataupun banyak orang bawahan dia, jemputan-jemputan biasa dia tidak hadir. Namun Nabi SAW pada waktu itu menghadiri walaupun yang jemput adalah hamba. Hamba, bukan merdeka. Hamba jemput pun Nabi SAW hadir. Nabi SAW menghadiri, memperkenankan jemputan walaupun seorang hamba. Seterusnya kata Anas bin Malik, ketika mana hari pembebasan Bani Quraizah, baginda Nabi SAW pada waktu itu berada di atas keldai dengan talinya daripada sabut. Maksudnya tali kekang keldai itu daripada sabut. Dan baginda duduk di atas ikaf. Apakah ikaf? Nota kaki yang ke-126, tempat duduk atau pelana kuda. Lalu simpelnya Nabi, tali kekangnya daripada sabut, dia punya tempat duduk pun daripada sabut, bukan daripada cushion, bukan daripada import, bukan, daripada sabut. Sederhananya baginda Nabi SAW menunjukkan tawaduknya baginda Nabi SAW. Maka daripada sini kata Imam Bajuri, wa yu'khadhu minal hadis, diambil daripada riwayat ini, anna rukubal himar, bahawa sesungguhnya menunggang kenderaan-kenderaan yang sederhana, yang biasa, mimman lahu mansab, bagi orang yang pada waktu itu mempunyai jawatan dan kedudukan yang mulia, la yukhillu bimuru'atih, bukanlah menjatuhkan maruah dia. Banyak orang kata, kalaulah naik kenderaan murah ni, maka jatuh maruah. Nanti orang tak hormat, nanti orang tak pandang. Maka kata Imam Bajuri, pandangan yang salah. Tak ada yang mulia daripada Nabi, tidak ada jawatan yang lebih tinggi daripada Nabi, tetapi baginda Nabi SAW pada waktu itu menunggang keldai. Maka salah orang yang mengatakan pada waktu itu kalaulah pakai kenderaan biasa, dalam keadaan dia ada jawatan dan pangkat, boleh menghilangkan maruah. Kata Imam Nawawi, langsung tidak menghilangkan maruah, kerana baginda Nabi SAW menunggang pada waktu itu keldai. Padahal Nabi adalah Nabi, baginda adalah pemimpin Madinah, baginda adalah orang yang dihormati sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seterusnya, kita akan nampak bagaimana Nabi menerima jemputan walaupun sekadar jemputan makanan biasa. Kita kalaulah orang jemput bagi makan biskut je, mungkin kita marah. Bagi makan roti kering je, mungkin kita marah.
Nabi SAW dijemput dan itu yang tuan rumah bagi makan, kerana itu yang dia mampu. Namun baginda Nabi SAW memenuhi jemputannya. Apakah riwayat yang ke-334? InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama, kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram kuliah UMAR Kuliah Umar Aziz. Kepada yang belum share, mohon jasa baik untuk bantu share. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa esok pada kita jumpa petang ini dalam pertemuan kita Al-Azkar Hamba Ilahi. Apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan.